Assalamualaikum dan salam sejahtera. MG Flash 13 September. Teruskan bersama saya Zazrina Zainuddin untuk paparan berita menarik hari ini. Kita ke berita utama. Mesyuarat pertama penggal keempat Parlimen ke-14 bermula hari ini dengan dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Dewan Rakyat. Ia adalah yang pertama di bawah kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Berdasarkan takwim Mesyuarat Dewan Rakyat, persidangan kali ini akan berlangsung selama 17 hari sehingga 12 Oktober. Sementara itu, Mesyuarat Dewan Negara yang dirasmikan serentak dengan Dewan Rakyat hari ini akan berlangsung mulai 4 hingga 26 Oktober. Bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 di bangunan Parlimen, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun sebelum ini memaklumkan pelbagai inisiatif dijalankan, antaranya pemasangan penapis udara ultraviolet di Dewan Besar Parlimen serta penggunaan teknologi nano di pejabat bagi membunuh bakteria dan virus. Selain itu, Kementerian Kesihatan Malaysia turut melaksanakan ujian saringan RT-PCR terhadap 1,801 individu terdiri daripada petugas Parlimen dan individu terbabit dalam persidangan itu pada 10 dan 11 September lalu. Semalam, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan hasil saringan yang dijalankan selama 2 hari di Dewan Serbaguna Parlimen itu, seramai 26 individu didapati positif COVID-19, membabitkan seorang senator dan 25 petugas Parlimen. Selain itu, terdapat 2 ahli Parlimen dikesan positif hasil saringan di luar kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bagi kerjasama mengembalikan kestabilan politik negara petang ini. Keputusan itu dicapai selepas beberapa pusingan rundingan antara wakil-wakil kerajaan dengan Pakatan Harapan PH semalam. Dalam satu kenyataan bersama wakil kerajaan dan pembangkang, MOU itu antara lain adalah persetujuan bersama menangani COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara melalui pendekatan kerjasama secara dwi-partisan. Kedua-dua pihak juga bersetuju untuk mendedahkan sepenuhnya memorandum persefahaman ini kepada umum sebagai komitmen terhadap keterbukaan penuh dan kebertanggungjawabaan. Sesi perbincangan tersebut melibatkan 5 wakil kerajaan, antaranya Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa dan Menteri Keuangan Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz. Manakala 5 wakil pembangkang pula melibatkan Setiausaha Agung PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub, Setiausaha Organisasi Kebangsaan DAP Anthony Loke Siu Fook, Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP Gobind Singh Dio, Ketua Penerangan PKR Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin dan Pengarah Komunikasi PKR Fahmi Fadzil. Majlis MOU itu akan diadakan pukul 5 petang di Dewan Bankuet Parlimen yang akan disempurnakan Perdana Menteri dan Ketua Pembangkang. Majlis Presiden Pakatan Harapan PH malam tadi mengumumkan pelantikan baharu beberapa jawatan penting parti itu sebagai persediaan menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU15. Ia keputusan bersama antara Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Parti Amanah Negara Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Dalam kenyataan, mereka bersetuju melantik Setiausaha Agung PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail sebagai Ketua Setiausaha PH, manakala Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub dilantik sebagai Pengarah Strategi. Selain itu, Setiausaha Organisasi Kebangsaan DAP Anthony Loke Siu Fook kini memegang jawatan penyelaras Ketua Whip Ahli Parlimen PH dan Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fadzil dilantik sebagai Pengarah Komunikasi PH. Ketua Pemuda DAP Howard Lee Chuan Hao pula dilantik sebagai Ketua Pemuda PH, manakala Ketua Wanita Amanah Aiman Athirah dipilih sebagai Ketua Wanita PH. Dengan pelantikan baharu, gabungan itu berharap ia dapat memperkukuh gerak kerja PH di Parlimen di lapangan selain menuju PRU15. Berita seterusnya. Kes kematian harian akibat COVID-19 di negara ini terus menunjukkan tren penurunan dengan 99 kes dilaporkan dalam tempoh 24 jam semalam. Menurut data yang dikongsi di laman web COVID Now,
Terdapat 193 kes kematian tertunggak atau backlog turut dilaporkan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan individu yang direkodkan meninggal dunia ialah 292 kes. Daripada jumlah keseluruhan kes kematian yang dinyatakan itu, terdapat 106 kes kematian di luar fasiliti kesihatan atau BID yang menjadikan jumlah keseluruhan 3,782 kes meninggal dunia sebelum bantuan perubatan dapat diberikan. Secara keseluruhannya, Sabah menjadi negeri tertinggi melaporkan kes kematian semalam, termasuk jumlah tertunggak, iaitu sejumlah 84 kes, disusuli Lembah Kelang dengan 63 kes, membabitkan Selangor 45 dan Kuala Lumpur 18. Turut mencatatkan kes kematian ialah Kedah dengan 36 kes, Negeri Sembilan 29, masing-masing 16 kes kematian dilaporkan di Johor dan Pulau Pinang, Kelantan 13, Perak 11, Sarawak 9, Pahang 7, Terengganu 4 dan masing-masing 2 kes di Melaka dan Perlis. Hanya 2 wilayah iaitu Labuan dan Putrajaya tidak melaporkan sebarang pertambahan kes kematian semalam. Dalam pada itu, bagi kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 di negara ini, data berkenaan memaklumkan sehingga jam 11.59 malam semalam, terdapat 237,277 kes dengan sebanyak 197,225 kes atau 83.1% masih menjalani kuarantin di rumah. Selain itu, di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Bersepadu PKRC, terdapat 25,635 kes atau 10.8%, hospital 13,079, unit rawatan rapi ICU yang memerlukan alat bantuan pernafasan 721 dan ICU yang tidak memerlukan alat bantuan pernafasan 617. Sabah mencatat 84 kematian akibat COVID-19 semalam. Rekod harian tertinggi pernah dicatatkan sejak pandemik COVID-19 merebak ke negeri itu. Ia meningkat 31 kes berbanding sehari sebelumnya, iaitu 53 kes. Angka mutakhir itu jauh melepasi catatan tertinggi sebelum ini, iaitu 55 kes kematian yang direkodkan pada 4 September lalu. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Masidi Manjun berkata, daripada jumlah kematian semalam, daerah Kota Kinabalu mencatat kes terbanyak dengan 18 kes, diikuti Sandakan sebanyak 14 kes. Selebihnya sebanyak 10 kes kematian dilaporkan di Kota Belud, diikuti 9 kes di Penampang dan 7 kes di Tawau. Secara kumulatifnya sehingga kini, Sabah mencatatkan sebanyak 1,674 kes kematian akibat COVID-19 atau mewakili 0.96% daripada keseluruhan kes positif yang direkodkan setakat ini. Sementara itu, Datuk Masidi yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata, Sabah mempunyai 30,924 kes aktif COVID-19 atau mewakili 17.8% daripada jumlah kumulatif kes yang direkodkan di Sabah setakat ini. Semalam, Sabah merekodkan penurunan sebanyak 446 kes COVID-19 kepada 1,717 kes berbanding 2,163 kes kemarin, menjadikan jumlah kumulatif setakat ini sebanyak 173,863 kes. Terdapat 7 negeri yang masih merekodkan kadar vaksinasi rendah, iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang, Kedah, Perak, Sabah dan Johor. Bagi mengatasi masalah itu, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI sedang giat memperbanyakkan kempen untuk meningkatkan kadar vaksinasi di negeri berkenaan. Menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata bagi menangani situasi itu, pasukan petugas khas imunisasi COVID-19 CITF turun ke negeri untuk memastikan penyelarasan pemberian vaksin dapat dilaksanakan sebaik mungkin, termasuk memperbanyakkan program bersama masyarakat. Pada masa yang sama, program outreach vaksinasi COVID-19 dan mobile akan diperbanyakkan bagi memastikan sasaran 80% populasi dewasa lengkap menerima vaksinasi menjelang hujung bulan ini, seterusnya mencapai tahap imuniti kelompok. Jelas Datuk Seri Dr. Adham, melalui cara berkenaan, ia juga dapat mengurangkan kesangsian segelintir masyarakat terhadap keberkesanan vaksin. Selain itu, jumlah vaksin juga ditambah bagi meningkatkan jumlah kadar vaksinasi di negeri yang mempunyai kadar vaksin rendah. Beliau berkata demikian selepas melawat Pusat Pemberian Vaksin PPV Outreach Vaksinasi di Kampung Losong sempena lawatan kerjanya di Terengganu.
Baiklah, dengan itu sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.